Abidud dunia ni hamba dunia. Sekarang confirm, antum abidud dunia, kamu dah jadi hamba dunia, kamu bukan jadi hamba aku. Kemudian kata Allah lagi, wajtima'ukum mislukum kamathalil quburi mujassasah. Hidup kamu di dunia ni macam kubur yang baru dicat. Kubur yang baru dicat. Tuan-tuan, kubur kita nak cat tak mana kan? Tapi tuan-tuan, bila Rasulullah kata kubur yang baru dicat, kuburin mujassasah, kubur yang baru dicat. Tuan-tuan pergi tengok kubur Jalan Ampang, kubur Mount Kiara, apa semua nu hak kerajaan bina baru nu, kubur tu kubur yang sistematik, bukan kubur macam kita ni. Kubur tu bernombor. Kubur tu dia korek siap dah 7-8 lubang siap-siap. Tunggu siap dah mati ya. Tunggu orang mati, kubur siap dah. Depa korek, depa susun, ada pokok bunga apa semua. Jangan tengok kubur-kubur hemang. Jangan tengok kubur apa mengkuang. Kubur mengkuang tu mengkuang tak ada, tapi semak banyak. Jangan tengok kubur kita tu pasal kita takut nak mati, pasal takut kena duduk dalam semak lah. Tapi kalau kubur macam apa, Jalan Ampang lah apa semua tu, susun kemas ya cantik kubur kamu, hidup kamu, kata Rasulullah, Allah bagi tahu, kamathalil quburi mujassasah. Hidup kamu ni macam kubur yang baru dicat, zahiriha malihan, luar nampak cantik, wa batinuha qabihan, hak dalam kubur tu tinggal tulang rangka. Luar cukup nampak cantik, luar tengok badan naik. Awak tak badan naik, makan sedap. Awak tak sedap, halal haram semua telan. Bukanlah kata dia makan daging babi, dak. Hak duk pergi di Bangkok cari budak-budak muda tu pun, hak dia bergomoi tu dia tak kira, tapi dia turun makan, dia tanya tak mana restoran halal pandai pandai. Hang bergomoi tu tak kira halal, ya hang pergi turun bawah pergi cari restoran halal pula. Pandai. Kita kata dunia gini ni tuan-tuan, dia tak peduli. Kata Allah SWT, hidup kamu ni betul-betul macam kubur baru dicat, luar zahira malihan. Luar cukup cantik, sehat tubuh badan, rumah cantik, kereta besar, semua auto punya auto, sampai hilang cari tak jumpa. Auto punya auto, teknologi cukup tinggi, MH370. Yang hilang tu pun teknologi tinggi, yang cari pun teknologi tinggi, haram tak jumpa. Dah masuk hari ke-16 lah hari ni. Kemarin hari ke-15, hari ni hari ke-16. Tak tahu pergi mana. Kita lah duk berdoa dalam sujud. Tuan-tuan, bila kapal terbang emas hilang ni, hidup kita pun rasa tak seronok. Rasa kita pun rasa, tang mana lah duduk, ya Allah. Sebab kalau mati ada kubur, kalau jatuh nampak bekas. Tapi tang mana? Dia masuk dalam gua, dia tutup gua tu kan, kena menyanyi lagu Piramli pula. Kena buka pula macam dia buka gua, tutup gua, lagu ada pula dah. Tang mana lah duduk, ya. Jadi tuan-tuan, semua teknologi tinggi. Kapal terbang tu pun yang moden, teknologi tinggi. Yang gerakan mencari ni pun teknologi tinggi. Tapi wa makaru wa makarallah. Tuan-tuan, dalam Islam ni tuan-tuan, bila Allah Ta'ala tak izin, dekat pun tak jumpa. Tuan-tuan tahulah, dulu-dulu cerita dululah. Saya ni cerita hak dululah. Hari ini dalam sejarah ni cerita saya. Nak cerita hak lah saya tak reti. Yang cerita hak dulu. Dulu tok kita kata apa? Saya duduk dengan tok. Tok kata, senja-senja ni jangan duk main di bawah, naik atas, tidak pun pergi masjid. Sekali kena sorok lagi baru tahu. Jangan duk main senja ni di bawah rumah, sekali kena sorok lagi. Tuan-tuan pun pernah dengar cerita budak-budak kena sorok waktu senja. Satu kampung main cari tak jumpa, padahal sorok tangga Kok tangga tu kita duk pusing cari tak jumpa.
Panggil habis tu imam mai lepas maghrib depa pakat mai pada masjid, mai pada surau cari. Dia berkata, Lebaidin hang bang tengok Dia pun bang 3 kali bang dengar musim doa tangga. Yang kita cari pusing habis tak jumpa. Tuan-tuan, bila Allah Ta'ala tak izin, duduk dekat pun tak nampak. Mungkin Allah Ta'ala buat airport dalam laut tu kat dia. Nak beritahu, Allah Ta'ala kalau nak buat airport, dia bukan perlu semen, bukan perlu tenaga kerja. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Nabi Musa dengan pengikut dia, bila sampai tepi laut, Firaun duk ligan, nak lari ke mana? Nak lari ke mana? Depan laut. Nak beralih belakang, tentera Firaun. Allah Ta'ala kata, idrib bi'asakal hajar. Ya Musa, pukul laut tu dengan tungkat hang. Pukul, pang, kata. Jadi lebuh raya je. Laut merah jadi lebuh raya. Allah Ta'ala nak buat lebuh raya, bukan nak kena panggil pekerja Myanmar, pekerja Bangla, pekerja Indon. Mai, tak. Kun fayakun. Jadi Nabi Musa dengan mengikut dia jemerang. Jadi lebuh raya. Laut merah jadi lebuh raya. Habis selamat, maka laut tu kembali jadi laut, mampu habis Firaun dengan segala pengikut dia. Jadi tuan-tuan, bila kita duk fikirnya ni, hidup kamu ni, kata Allah, kamasalil quburi mujassasah, macam rumah, macam kubur baru cat. Di luar cantik, di luar rumah kamu nak masuk je ada Assalamualaikum. Ayat Quran khot tulis besar di dinding tu. Lampu liklak tu tak kira malam raya lagi. Oh, malam raya lah ya Allah. Tapi kata Allah, malangnya kamu tengok kubur cantik di luar, dalam tinggal tulang rangka dah apa. Silap tinggal kepala tengkorak lagi. Tulang pun habis. Itulah hakikat hidup kamu sekarang, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama sadil quburi mujassasah yura zahiruha malihan wa batinuha qabihan. Kamu tengok kubur di luar cantik, dalam cukup huduk, cukup menakutkan. Sampai tuan-tuan, kalau kereta tuan-tuan rosak tang kubur, mula. Kalau rosak tang lain boleh gagah lagi. Tapi kalau dia rosak tang kubur, alamak tuan-tuan, masa tu nak terkencing lah, apalah segala macam-macam. Yang anak dalam kereta duk menjerit, yang bini tu sembam muka, isteri pula mengandung, dan suami dia pula bagian penakut depan nombor 1. Lagilah kubur cukup menakutkan. Jadi kata Allah, itulah dia hakikat kamu bila kamu sudah menjadi hamba dunia dan hamba ringgit dan sen. Kamu tinggal aku, kata Allah. Kamu tinggal aku. Kamu tak dengar lagi kata aku. Kamu tak peduli apa aku kata. Kamu tak kisah benda yang buruk pada diri kamu pun kamu anggap elok bila dia sesuai dengan nafsu kamu. Kamu betul-betul hamba dunia. Ini jadi kepada kita, tuan-tuan, yang Allah Ta'ala sebut. وَكَذَا تُصْلِحُونَ لِلنَّاسِ وَتُحِبُّونَ إِلَيْهِمْ بِلِسَانِكُمُ الْحُلْوَةِ وَأَفْعَالِكُمُ الْجَمِيلَةِ. Demikianlah kamu berpura-pura baik dengan manusia, penuh tipu muslihat. Kamu berpura-pura baik dengan manusia. Wa tuhibbuna ilaihim bi alsinatikum. Kamu tunjuk baik kamu dengan manusia dengan kalimah-kalimah kamu yang manis, tapi dalamnya beracun. Apa khabar? Aku abang baik. Dia pergi kat orang ni, ikumallah, tengok dia tu lah. Hidup ini tuan-tuan ikut skrip yang dikarang oleh syaitan. Kita penari-penarinya, kitalah pelakon-pelakonnya. Masya Allah. Kamu buatlah, tunjuk perbuatan-perbuatan yang baik untuk memukau pandangan orang. Orang kata, oh, dia tu baiknya, dia tu baiknya. Di sebalik itu ada
terselindung perbuatan atau keinginan untuk melakukan sesuatu yang buruk. Ini yang terjadi pada manusia lah ni, tuan-tuan. Inilah sebab tu, tuan-tuan, bila kita ada, tuan-tuan jangan anggap kita dapat satu ayat Quran satu pagi dengan kita dapat RM5,000 satu hari, nilai ayat Quran tu jauh lebih baik pada RM5,000. Kerana satu ayat Quran nak bawa kita ke syurga, RM5,000 belum lagi tentu kita bawa ke syurga, atau mungkin dia bawa ke neraka. Sebab tu kita pergi buat mengaji, tempat mengaji macam ni, tuan-tuan. Pasal apa? Pasal telinga kita adalah duk dengar lagi qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni kata Allah, ni kata Rasulullah. Bila kita keluar pada tempat mengaji, kita duduk di kedai kopi pun orang sembang mengatakan orang, kita duduk tang mana pun orang cerita bab dunia, bab ringgit, bab sen. Bila nak berhenti angin ni? Bila nak berhenti angin ni, tuan-tuan? Ya? Jadi kita tak sanggup, kita dibawa oleh angin. Sampai kita kadang-kadang kita tak reti dah benda-benda yang orang kata apa, benda-benda yang membawa kita menjadi orang mulia, dan benda-benda yang baik, benda-benda yang elok kita tinggal, kita tak buat lah. Kita tak buat. Duduk di rumah antara sebuah TV dan sebuah dapur, maka masa di depan TV jauh lebih banyak daripada masa di dapur. Sebab apa? TV adalah suatu tempat untuk kita dapat segala-galanya. Dapur hanya untuk dapat makan saja. Jadi kita duduk depan TV, gelak kukik. TV, tuan-tuan, agama dia macam agama TV lah. Masa ni dia cerita bab drama elok, sekali lagi habis drama ni keluar drama lain pula, dia cerita bab bunuh orang pula. Kita tak boleh lagu tu dalam hidup kita ni. Maksud kita tahu waktu atas sejadah berapa minit, waktu bersembang bab orang berapa minit, waktu kita duduk menguap berapa minit, ya, waktu kita mencari sahabat kita berapa minit, waktu kita nasihatkan orang jadi baik berapa minit. Kita tak peduli lagi. Sebab tu, tuan-tuan, benda-benda yang elok, kumpulan yang elok dan sifat yang elok, kadang-kadang orang lain, orang tinggal, orang tak berebut benda tu. Walaupun emas, walaupun permata, maksud saya ni emas permata ni, maksudnya walaupun benda tu benda mulia, orang tak cari. Orang nak pi sikit dia. Sebab apa? Dalam hadis Rasulullah kata apa? An Asma binti Yazid anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza jama'a Allahu al-awwalin wal-akhirin yuji'u munadin yunadi bi sautin yasma'uhu al-khalaiq saya'lamu ahla al-jam'i al-yawma man awla bil karami. Ni hadis ni. Hadis ni, apabila Allah himpunkan orang terdahulu dan orang terkemudian pada hari kiamat, pada padang mahsyar, Allah Ta'ala himpun semua, hak dulu, hak kemudian, hak lah, ramailah kan, ramailah padang mahsyar, boleh himpun berapa bilion manusia daripada dulu sampai sekarang. Maka adalah satu suara yunadi bisautin, ada satu suara yang menyeru, ya, dia sampai suara itu didengar oleh semua yang ada di padang mahsyar. Apa dia? Wahai mereka yang berhimpun di sini, sekarang kamu akan tahu siapa yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hidup dia, kompas dia dengan Allah tak berubah. Orang yang panggilan nafsunya dikalahkan oleh dengan panggilan wahyu. Ya, kata ni, sekarang akan diisytihadkan kepada kamu siapa orang-orang yang paling mulia di sisi Allah. Dia kata, saya ilamu man aula bil karami, siapa yang lebih mulia di sisi Allah. Siapa dia? Maka kata surah itu, liyakumil ladzina tatajafa junubuhum 'anil madaji', wahai yang berhimpun di padang mahsyar ini, sila bangun orang-orang yang pada waktu malamnya dia bangun meninggalkan tempat tidurnya untuk bertahajud dan untuk mengingati Allah.
Wahai yang berhimpun di padang mahsyar, sila bangun di antara kamu siapa yang pada waktu malam yang dingin, yang sejuk, sanggup meninggalkan tempat tidurnya untuk qiyam, rukuk dan sujud pada Allah. Tolong bangun. Fayaqumun, orang ni pun bangunlah. Hak mana bertahajud tengah malam, bangkit. Tapi kata Rasulullah, Allah sebut wahum qalil, orang yang bangun tu tak banyak. Orang yang bangun tu tak banyak. Orang yang bangun tengah malam tengok bola lagi ramai. Orang yang bangun, orang yang berjaga malam jadi driver teksi untuk bawa penumpang cari duit lagi ramai. Orang yang bangun tengah malam, tatajafa junubuhum 'anil madaji', mereka itu bangun di tengah malam merenggangkan belakang mereka daripada tempat tidur. Cari apa? Menyebut nama Allah, tahajud, solat sunat, tasbih. Orang ni tak ramai, kata Rasulullah. Tak ramai. Artinya tuan-tuan, dalam hadis ni Rasulullah nak bagi tahu benda-benda yang cantik-cantik yang Allah Ta'ala tawarkan. Kalau kamu buat macam ni, aku bawa kamu ke syurga. Tawaran Allah tak ada siapa terliuk pun. Tak ada siapa terliuk. Kalau tawaran Tesco dengan tawaran Maidi, tak tahu. Tapi kalau tawaran Tesco ni, tawaran Allah dengan Rasulnya, tak ada banyak yang terliuk. Padahal kalau bangun tengah malam tu, solat tahajud, ya, 2 rakaat, solat tasbih, ya, baca Quran sikit, buang 10-15 ayat. Allah, ini yang mulia. Tapi bahan ini, kata Allah, walaupun mulia, aku tawarkan untuk kamu, tak ada siapa terliuk. Tak ada siapa terliuk. Fayaqumun, orang hak bangun tengah malam pun bangun di padang mahsyar tu, tapi wahum qalil, sayangnya mereka sedikit, tak banyak. Okey, ini kumpulan hak mulia pertama. Kumpulan mulia yang kedua, thumma yunadi, malaikat panggil lagi. Malaikat panggil lagi, ya. Malaikat panggil, dia kata apa? Liyaqumil ladzina yahmaduna, liyaqumil ladzina man kanat la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah fayaqumuna wa hum qalil. Wahai hamba Allah yang berhimpun di padang mahsyar, sila bangun orang yang di dunia dulu berniaga, berdagang, namun perniagaannya, perdagangannya tidak melalaikan dia daripada Allah, daripada mengingati Allah. Tolong bangun saat. Siapa-siapa yang duk berhimpun di sini ni, tolong bangun saat. Orang yang dulunya berniaga tapi perniagaannya tak melalaikan diri dia dengan Allah. Fayaqumun, orang yang berniaga tapi tak lalai pun bangun. Tapi wahum qalil, lepas tu sikit dia. Artinya tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut orang hak berniaga lalai dengan perniagaan mereka. Sebab apa? Berniaga ni sedap cekak duit. Sedap cekak duit, tuan-tuan. Sedap cekak duit. Berniaga ke mana pun tak kira lah. Tambah hak kontraktor besar tu sedap cekak duit, tuan-tuan. Projek 30 juta, 70 juta. Kadang-kadang 1/3 je untung. 70 juta untung dekat 10-15 juta. Sedap cekak duit. Dapat satu projek 7 turunan makan tak habis. Seronok. Seronok, tuan-tuan. Seronok. Tolong bangun saat. Siapa yang di dunia dulu menjadi peniaga dan perniagaannya tidak melalaikan diri mereka daripada Allah dan Rasulnya, pakat bangun tapi wahum qalil, malangnya orang tu sikit ya. Hak niaga tapi ingat pada Allah sikit ya. Saya ingat tuan-tuan, saya dulu mula-mula kerja duduk di Tanjung, duduk di Sungai Nibung. Di Sungai Nibung tu ada seorang tua yang menega. Dia tu menega, Masya Allah, ya. Lagi 10 minit nak waktu tutup kedai, ya. Lepas tu kalau orang ramai nak pergi kedai dia, dia kata, hampa ramai-ramai sangat buat apa ni? Pergi beli kedai lain sama. Lah, ada orang menega gitu lah ni. Dia kata, hampa duk ramai-ramai ni, Pak Kasim kan nak layan hampa semua ni.
Pi beli kedai lain sama orang lain pun dah jual garam, orang lain belum jual sabun, orang lain dah ada gula, pi lah beli. Ya? Kita lah ni kalau orang lain ramai mai kat kita gelak. Kalau orang lain ramai pergi kedai orang lain, kita susah hati pergi cari bomo. Oh, mencari bomo, tok bomo hang buat saat apa-apa pergi tutup kedai dia lagi. Lah heran tu orang kita. Ya? Jadi tuan-tuan, Allah Taala nak beritahu dalam hadis ni, ya, orang hak berniaga tapi betul cara berniaga dengan Allah dan perniagaan dia lagi untung, lagi kuat ingat Allah, orang ni sikit, orang tak banyak. Hak berniaga merapu tu banyak. Tu yang Allah Ta'ala sebut tadi dalam hadis kursi, hidup kamu betul-betul macam kubur baru cat, luar cantik, tapi dalam tonton korek kubur tu jumpa apa? Pak tu lah rangka dengan korak yang tinggal. Dan orang yang hidup dan hati dia dah sebati dengan duit ringgit, awal nafsu. Tuan-tuan nak habaq ada hadis dengan firman, dia buat tak dengar. Sampai Rasulullah kata apa? Hui, kamu nak nasihat orang yang hati dia keras, macam main seruling atas kubur. Tahu tak main seruling atas kubur? Bawa lagu senyum sedap punya seruling. Seruling, dengar orang buat seruling apa? Seruling takbir raya pula lagi sedap kan? Dia syok lah dengar. Hampa main seruling hebat cara mana pun atas kubur, hak dalam kubur tak bakit menarinya. Hak dalam kubur tak bakit menari. Maksudnya Rasulullah bagi tahu, orang hati dah ditakluki oleh dinar dan dirham. Kompas dia dipegang oleh nafsu. Syaitan menjadi driver hidup dia. Hampa bawalah ayat apa pun kat dia, dia tak akan balik kepada kebenaran, melainkan Allah membuka pintu hidayah dia. Ni Rasulullah kata, sila bangun orang-orang yang berniaga tetapi perniagaannya tidak melalaikan diri dia daripada Allah. Bangun tapi tak banyak, sikit je. Hak lain berniaga semua merapu. Kemudian yang ketiga, summa yunadi, berkata lagi malaikat itu, liyaqumil ladzina kanu yahmaduna Allah ta'ala fis sarra'i wad dharra fayaqumuna wa hum qalil. Seorang ni kata lagi, hei yang berhimpun di padang mahsyar, sila bangun orang yang sentiasa memuji dan mensyukuri Allah dalam keadaan susah dan senang. Bangun siapa yang sentiasa memuji dan mengingati Allah dalam keadaan susah dan senang. Fayaqumun, orang ni pun bangun, wahum qalil, tapi malangnya kumpulan ni pun sikit je, sikit saja. Artinya tuan-tuan, orang yang ingat pada Allah waktu susah dan waktu senang ni tak banyak. Tak banyak. Orang yang mungkar kepada Allah waktu senang banyak. Orang yang ingat pada Allah waktu susah, berbuih mulut dia panggil nama Allah, minta yang tu, minta yang ni. Bila Allah Ta'ala bagi senang, dia lupa pada Allah. Jadi tuan-tuan, ini yang Rasulullah sebut, Allah Ta'ala sebut dalam hadis qudsi ni, kamu menjadi macam kubur yang baru dicat. Hidup kamu berlakon dengan manusia, bibir mulut kamu manis, hati kamu busuk. Hati kamu